Okey, tengok fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Fiqh kita muka surat apa? Nanti satu masa korang hati-hati sebab Ustaz akan tanya. Bateri Ustaz tinggal 10 ni. Tak apalah, sempat kot. Nanti satu masa Ustaz akan tanya doa. Doa-doa tu Ustaz akan tanya fiqh yang kita dah belajar, masalah balutan, jenis-jenis air, perkara yang membatalkan wuduk, perkara yang diharamkan ketika hadas kecil dan sebagainya. Ustaz akan tanya. So, buat nota dan ulang kaji selalu. Buat nota dan ulang kaji selalu. Kalau boleh hafal, bagus. Tak payah buat nota. Tapi kalau tak boleh hafal, buat nota, ringkasan. 1, 2, 3. 6 perkara yang tak boleh hadas besar. 1, 2, 3, 4, 5. Rukun wudu ada berapa? Tak tahulah Ustaz rukun wudu. Oh, Ustaz dah ajar Ustaz dah ajar. Rukun wudu ada 6. Okey. Kalau muka Ustaz ni 134. Mengulangi solat yang diwajibkan dan mengqadakkannya. Mengulangi solat yang diwajibkan dan mengqadakkannya. Baik. Mengulangi solat ialah seseorang melakukan solat yang diwajibkan. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulum bidarain amin. Kemudian dia mendapati kekurangan atau kecacatan dalam melakukan adat-adat yang semua perkara yang menyempurnakan sembahyang dalam solat yang telah dilakukan. Dengan itu, dia mendirikan semula solat tersebut. Okey. Cuba kamu gariskan perkataan mengulangi solat. Mengulangi solat. Dalam bahasa Arab dipanggil i'adah. I'adah. Alif, hamzah qata', alif, ain, alif, dal, ta marbutah. I'adah. Alif, ain, alif, dal, ta marbutah. I'adah. I'adah. I'adah maksudnya mengulang. So sebenarnya solat ni ada 3 ya. Pertama adaan. Adaan maksudnya tunai. Yang kedua i'adatan. I'adatan maksudnya ulangan. Yang ketiga adalah qadaan. Qada maksudnya ganti. Qada maksudnya ganti. I'adah ni mengulang solat, ya. Alif. Alif tu bawah alif tu ada hamzah. Hamzah. Alif tu bawah alif tu ada hamzah. Baris bawah. I'adatan. Baik, so ada 3 ya. Ada 3. Apa maksud adaan? Adaan maksud tunai. Kita sembahyang subuh pada waktunya, kan? Azan subuh pukul 6 suku. Kita pun sembahyang Allahu Akbar. Saja aku sembahyang subuh 2 rakaat tunai. Itu namanya adaan. Tunai. Kadang-kadang kita dah sembahyang subuh. Katalah kita dah sembahyang subuh. Katalah Ustaz dah sembahyang subuh dekat masjid. Balik ke rumah, isteri Ustaz dia kata, abang boleh tak kita solat lagi, abang solat lagi. Abang jadi imam, kan saya nak ikut. Saya tak nak sembahyang seorang-seorang lah. Abang dah sembahyang lah kat surau tadi. Yelah, abang ulang je lah sembahyang. Kan saya nak berjemaah. Saya tak nak sembahyang seorang-seorang. Okey, tak apalah. Ustaz pun sembahyang lagi. Allahu Akbar. Sekarang ni, Ustaz sembahyang kali kedua. Itu namanya i'adah. I'adah, ulangan. Bukan sebab solat pertama tu batal. Bukan. Tapi ada sebab-sebab tertentu. Mungkin Ustaz rasa solat pertama tu kurang khusyuk, kurang pahala, kurang sempurna. Jadi Ustaz buat yang kedua ni lebih betul-betul, lebih khusyuk. Mungkin. Ataupun solat pertama tadi Ustaz sembahyang sendiri-sendiri. Dapat pahala 1. Tapi tiba-tiba solat kedua ni orang ajak berjemaah. Jomlah kita jemaah. Oh, betul lah. Tadi aku sembahyang pun seorang-seorang. Ulang balik. So, itu namanya i'adah. So, mengulangi sembahyang ialah seseorang melakukan sembahyang yang diwajibkan. Kemudian dia mendapati kekurangan atau kecacatan dalam melakukan adat. Kadang-kadang tak kurang pun, tak ada cacat pun. Saja je dia nak tambah sembahyang dia. Saja je dia nak tambah. Salah tak? Tak salah. Tadi dia dah sembahyang berjemaah kat masjid. Khusyuk.
Semua kan. Balik rumah kan, isteri minta suruh jadi imam sembahyang. So bukan sebab kecacatan sembahyang tadi, tapi dia nak meraihkan isteri, nak solat berjemaah, dapat lagi pahala berjemaah. So kadang-kadang bukan sebab kecacatan dan sebagainya. Jadi hukumnya adalah sunat. Boleh tak? Boleh. Sunat. Sunat. Contohnya seseorang Muslim telah sembahyang zuhur secara individu. Kemudian dia dapati ada satu kumpulan menunaikan secara berjemaah. Jadi dia nak sembahyang berjemaah pula. Tadi dah sembahyang dah, tapi dia nak sembahyang lagi secara berjemaah. Sebab berjemaah lebih banyak pahala. Okey. Kemudian seterusnya, perniasannya, qada'. Tadi i'adah, mengulang. Yang kedua adalah qada'. Qada' pula ialah mendirikan solat selepas waktunya atau selepas waktu berbaki tidak sempat ditunaikan 1 rakaat atau lebih. Cuba highlightkan perkataan qada'. Antum semua ni ada kitab tak? Harap-harap dah belilah ya kitab. Itu Farouk tunjuk. Yang lain? Yang lain ada kitab tak? Ada Ustaz. Sedih lah kalau korang tak beli kitab lagi. Sedih. Tak ada lah Darwish. Sedih lah Darwish. Farouk, minta Haji Mak Syah keluar belanja duit untuk sponsor kitab. Tara dah sponsor kitab. Tara sponsor kitab pun tak buka kitab, tak tahulah. Kita sangka baiklah. Mungkin yang di sponsor kitab ni satu masa nanti akan dia sampaikan ilmu daripada apa yang dia dah belajar. Kita tak tahu ya, satu masa akan datang Allah nak gunakan kita sebagai apa. Kita doakan yang Allah gunakan kita sebagai perkara kebaikan. Ni ajak kebaikan. Okey. So, perenggan yang tu qada'. Qada' pula, dia dirikan waktu solat di luar waktu. Tadi i'adah, dia sembahyang masih dalam waktu. Kan? Katalah dia balik rumah pukul 6.30, masih subuh lagi. So dia masih dia sama dengan adaan sembahyang di dalam waktu. Tapi qada' ni sembahyang di luar waktu. Pukul 7.05, titit, waktu syuruk. Syuruk maksudnya matahari naik. Maksudnya apa? Waktu subuh habis. Dia bangun 7.30. Wajib tak ada sembahyang subuh? Wajib. Tapi sembahyang subuhnya tu di luar waktu. Itu namanya qada'. Dia mendirikan solat selepas waktunya atau selepas waktu berbaki. Apa maksud selepas waktu baki? Ataupun dia ni sembahyang di hujung-hujung waktu. Katalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu syuruk, waktu habis subuh pukul 7.05. Dia bangun pukul 7. Dah pukul 7 lagi 5 minit lagi nak habis subuh. Dia pun ambil wuduk kan. Ambil wuduk, gosok gigi. Lebih kurang, dia pun takbir. Allahu Akbar. Tengah baca Fatihah. Titit. Kan. Tak sempat 1 rakaat pun. Maka walaupun dia niat qada'an. Minta maaf. Walaupun dia mula-mula niat adaan tunai. Status solat dia ketika itu adalah qada'an. Sebab tak sempat walaupun 1 rakaat. Walaupun selepas waktu berbaki tidak sempat ditunaikan 1 rakaat ataupun lebih. Kan, sembahyang asar, maghrib pukul 7 suku. Kan, tak sembahyang asar lagi, dah pukul 7, tak sembahyang asar lagi. Kan, dia pun ambil uduk, kan, dia pun sembahyang asar. Kan, dia sembahyang asar. Allahu Akbar. Kemudian tengah rukuk, dah rukuk, i'tidal, baru nak sujud, azan maghrib. Allahu Akbar. Tak sempat 1 rakaat pun asar dia tu. Jadi walaupun dia niat adaan tunai, solat dia tu adalah solat qada'an, bukannya adaan. Teruskan solat. Sempurnakan rakaat kedua, ketiga, keempat. Tapi nilai solat dia tu bukan nilai adaan, tapi nilai qada'an. Apa masalah Ustaz? Bezalah. Kan? Solat kita adaan dengan qada'an tu beza tau. Sangat berbeza. Sangat berbeza. Macam orang bayar tunai dengan orang bayar ansuran. Orang bayar tunai ni maksudnya orang kaya lah. Orang bayar ansuran ni orang miskin.
Dengan cerita. Maksudnya orang bayar tunai kepada Allah SWT ni orang yang tepati waktu. Bayar tunai dengan Allah SWT. Orang yang qada ni orang yang berkira-kira dengan Allah. Kena tukar niat, tak payah tukar niat. Memang dah confirm kan kamu punya solat tu qadaan. Satu orang sembahyang subuh pukul 8. Dia terniat adaan. Kena ulang balik solat, tak payah ulang. Dah tahu dah walaupun kau terniat adaan, status solat kau tu qadaan. Tak payah nak tukar-tukar niat. Memang dah tahu dah. Okey, jumhur ulama, apa maksud jumhur? Iaitu majority. Majority ulama pelbagai mazhab bersepakat bahawa orang yang meninggalkan solat wajib mengqadakan. Highlightkan perkataan wajib, diwajibkan mengqada. Wajib qada solat. Ustaz, saya ni nak pencen Ustaz, umur 55 Ustaz. Saya nak pencen, saya nak taubat Ustaz. Dan banyak solat saya tak buat. Macam mana Ustaz? Qada lah. Daripada usia saya bujang. Yelah. Banyak kamu hutang, banyaklah kamu bayar. Nak kira macam mana? Kira kamu daripada umur baligh lah. Sekarang 55. Baligh katalah 15. Mungkin awal lagi tak apalah 15. Ambil. So maksudnya 40 tahun. 40 tahun ulang lah. Banyak Ustaz. Banyak kamu hutang, bayar. Banyaklah kamu bayar. Habis selepas main subuh lagi. Main subuh lagi. Main subuh lagi. Subuh lagi. Yelah. Selepas zuhur lagi. Zuhur lagi. Yelah. Kan? Penatlah Ustaz. Nak penat kat dunia ke nak penat kat akhirat? Nak penat kat dunia ke nak penat kat akhirat? Wajib qada. Wajib qada. Sama ada dia terlupa atau sengaja meninggalkannya. Sebab tu kan Ustaz banyak jumpa kes bila uruskan harta pusaka orang. Ni apa ni beras banyak-banyak ni. Ini beras fidyah ganti puasa dengan solat. Allahu Akbar. Mana ada fidyah-fidyah solat ni. Engkau tinggal, engkau tanggung. Engkau tinggal, kau tanggunglah dalam neraka. Engkau tinggal, kau tanggunglah dalam kubur. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa masuk dalam neraka saqar? Sebab dulu kami tak solat. Da'iyah yang lelaki jaga solat berjamaah di masjid. Da'iyah jaga solat di awal waktu. Walau bagaimanapun kedua-duanya iaitu lupa dan sengaja mempunyai sedikit perbezaan. Orang yang meninggalkan solat kerana suatu keuzuran seperti terlupa ataupun tertidur, maka dia tidak berdosa. Dia bangun-bangun pukul 8. Bukan dia sengaja, tapi tertidur. Kan? Tertidur. Kan? Ataupun dia penat sangat. Katalah penat sangat kerja pagi tu, tidurlah kejap pukul 3 petang. Bangun-bangun, apa gelap ni? Ya Allah, dah pukul 9, aku tidur daripada 3 petang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Asar entah ke mana, maghrib entah ke mana. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Boleh jadi. Jadi orang yang macam ni, dia tak sengaja kan, dia tak berdosa. Tapi kalau manakala yang meninggalkan tanpa apa-apa keuzuran dengan sengaja, dia mendapat dosa kan, dia mendapat. Dua-dua wajib qada. Tapi yang pertama tak dosa, yang kedua berdosa. Berdosa. Baik, siapakah yang diwajibkan solat? Siapa yang wajib solat ni? Okey. Sembahyang diwajibkan ke atas setiap orang. Pertama, highlightkan perkataan Islam. Siapa yang wajib solat? Diwajibkan solat. Pertama, Islam. Highlightkan perkataan Islam. Yang baligh. Highlightkan perkataan baligh. Maksud baligh, cukup umur. Macam mana cukup umur bagi lelaki? Iaitu ihtilam, mimpi basah. Kan? Keluar air mani dia. Kadang-kadang 13 tahun dah keluar air mani. Kan? Kalau tak keluar air mani, 15 tahun Hijri ke atas, kan 15 tahun dia dah baligh. 15 tahun baligh. Itu bagi lelaki. Kalau bagi perempuan, dengan haid. Kadang-kadang darjah 3, 9 tahun dah keluar haid.
Kan? So itu dah balik. Kemudian highlightkan lagi berakal. Orang berakal. Orang gila tak wajib solat. Syndrome Down kan dan sebagainya tak wajib solat. Slow learner kan wajib solat. Dia bukannya gila, dia cuma bahasa mudahnya lembab lah, lambat sikit belajar. Wajib solat. Dan suci. Islam, baligh, akal. Dan bersuci, suci. Suci daripada hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil, hadas besar. Kalau perempuan ada hadas besar, haid, nifas, kan. So tak wajib solat. Tapi bila dia suci, wajib solat. Lelaki ada janabah. Ada janabah. Tak boleh solat. Tapi kena mandi. Cepat-cepat mandi dan solat. Tak ada halangan. Perempuan ada halangan haid dengan nifas tu. Dia mandi macam mana pun kalau haid dia masih lagi berjalan, kan. Tak terangkat mandi wajibnya tu sebab dia masih haid. Oleh itu, ia tidak diwajibkan kata orang-orang kafir dan sebagainya. Baik, perenggan bawah. Apabila orang kafir memeluk Islam, dia tidak diwajibkan mengqadhakan solatnya yang lalu. Orang kafir bila masuk Islam, tak wajib qadha. Katalah satu orang Cina masuk Islam umur 50. Kan? William, you kena qadha semua. Dia baru masuk Islam kot. Katalah kawan William ni kan baru masuk Islam. Tak. Start daripada dia Islam tu, dia seperti bayi yang dilahirkan. Dah wajib dah untuk dia solat. Walaupun dia tak pandai, dia kena wajib juga solat. Apa yang dia boleh. Zuhur, dia masuk Islam pukul 10 pagi. Zuhur tu start, dia wajib solat. Mana yang boleh? Mana yang dia boleh? Wajib solat. Dan dia tak perlu qadha. Manakala orang murtad, tadi kafir, highlightkan perkataan murtad. Tadi highlightkan perkataan kafir. Manakala orang murtad yang memeluk Islam semula, dia wajib mengqadhakan solat. Dulu dia Islam, kemudian kan mengaku murtad. Kemudian kena tangkap dengan jabatan agama, minta taubat, dia pun taubat. Kan? Jadi dia pun masuk Islam balik. Mana solat-solat yang dia tinggal tu wajib qadha. Apa beza dengan kafir tadi? Kan? Beza. Kafir baru masuk Islam, mu'alaf, yang dia ni murtad. So masa dia tinggal dia murtad tu wajib dia qadha, Begitu juga tidak diwajibkan qadha, perenggan bawahnya. Begitu juga tidak diwajibkan qadha ke atas orang gila dan pitam apabila sembuh daripada penyakit gila dan sedar kembali. Orang yang gila ataupun pitam ni tak wajib qadha solat dia. Sebab salah satu daripada syarat wajib solat adalah berakal. Orang gila, orang pitam, orang koma termasuk koma, ketika itu akal dia tak ada. Katalah okey, soalan Ustaz tanya Darwish, orang kena COVID, dia ditidurkan. Katalah dia ditidurkan selama 4 hari. Masa 4 hari tu dia ditidurkan. Selepas dia celik, wajib tak dia qadha solat-solat yang 4 hari tu? Tak. Sebab apa? Sebab ditidurkan tu dia macam, ya Allah, macam dipitam lah. Macam Pitam. macam pitam. Dia punya keyword dia, ketika itu dia tidak berakal. Fungsi akalnya tak ada. Ketika itu fungsi akalnya tak ada. On command. So tak wajib. Tapi kena tahu katalah dia pitam. Pukul 10 pagi dia pitam. Pitam, sedar-sedar asar pukul 4 suku. Asar 4 suku. Katalah dia sedar pukul 4. 4 sampai 4 suku asar. 4 sampai 4 suku tu ada lagi waktu zuhur. 15 minit tu boleh tak sembahyang zuhur? Boleh. Tapi oleh kerana dia tengah weng-weng, tengah pusing-pusing, baru sedar daripada pitam, saya kat mana ni kan. Kemudian asar tu dia wajib tak solat? Asar tu wajib solat. Zuhur tu wajib solat tak? Zuhur wajib solat. Sebab masa dia sedar, masih ada baki waktu zuhur. Satu, contoh Yang kedua, dia pitam pukul 10. Dia sedar pukul apa? Pukul 5 petang. 5 petang tu asar. Jadi,
masa dia pitam tu sepanjang waktu Zuhur, daripada pukul 1 suku sampai pukul 4.30 dia dalam keadaan pitam. Okey, Farouk, soalan Ustaz. Dia wajib tak qada Zuhur tu? Sebab apa? Bukan itu yang Ustaz nak highlightkan. Ustaz nak highlightkan iaitu tempoh waktu. Iaitu sepanjang Zuhur tu dia dalam keadaan hilang akal dia. Jadi kita jangan kata dia ni pitam, dia ni pengsan, tak payah je solat. Tengoklah masa dia sedar tu masih ada berbaki waktu apa? Ada berbaki waktu apa? So kalau ada berbaki waktu tu dia wajib untuk solat. So saya kata tadi, dia celik pukul 4 petang, ada baki lagi waktu Zuhur. Zuhur tu dia wajib. Dia celik pukul 5 suku, dah masuk asar. Kan, sepanjang Zuhur tu dia hilang akal. Maka dia tak wajib qada. Tak wajib qada. Baik, wallahu taala a'lam. Hadis di atas menyebut tentang orang gila, oleh itu dikiaskan. Walau bagaimanapun orang tidur diwajibkan qada. Okey, orang tidur wajib qada ya. Bagi kanak-kanak, mereka wajib disuruh mendirikan solat apabila sampai umur 7 tahun. Umur 7 tahun, adik-adik kita dah kena didik solat. Umur 7 tahun suruh solat. Adik-adik kita, anak nanti kamu ada anak, umur 7 tahun didik dia solat. Dia semayang betul ke, main-main ke, kan goyang-goyang ke, tak kisahlah. Tapi didik solat. Kemudian, dipukul apabila meninggalkan ketika umur 10. Umur 10 tahun, kita kena tegas. Sembahyang main-main, tinggalkan solat, kita boleh pukul dia. Ghairu mubarih. Pukul yang tak mencederakan, bukan mendera, memberi peringatan. Tak payahlah nak pukul sampai berbirat, rotan sampai hancur rotan tu. Jangan, agama ni mendidik, bukan mendera. Ustaz pun rotan anak Ustaz, tapi tak pernah berbirat. Pelajar Ustaz rotan, tapi tak pernah berbirat, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Bateri Ustaz pun dah 3 ni, kan, bila-bila mati, kan. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum.